Okay, kita tengok jawapan dia. Macam mana nak plot graph dia. Okay, xt equal to 1 tambah 0.5 t. Okay, jadi kat sini kita kena bermula dengan negatif 1 lah. Okay, if t is equal to negatif 2, kita mula dengan negatif 2. Okay, jadi kat sini x negatif 2 sama dengan 1 tambah 0.5 negatif 2. Jadi dia sama dengan 0.5 negatif 2, dia sama dengan kosong. Okay, if t is equal to negatif 1, x negatif 1 sama dengan 1 tambah 0.5 negatif 1, maka dia sama dengan 0.5. Okay, 0.5. If t is equal to 0, x negatif 1 equal to 1 tambah dengan kosong, jadi dia sama dengan 1. If t is sama dengan 1, x1 is equal to 1 tambah 0.5, 1, dia sama dengan 1.5. If t is equal to 2, x2 is sama dengan 2. If t is equal to 3, x negatif 3 sama dengan 2.5. Jadi kat sini kita plotkan graf dia. Okay, bermula dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 t xt. Jadi kita tengok negatif 2 dia sama dengan 0. 1, 2, 3. Kalau negatif 1 dia sama dengan 0.5. Kalau 0 dia sama dengan 1. Kalau 1 dia sama dengan 1.5. Kalau 2 dia sama dengan 2. Dan kalau 3 dia sama 2.5. Jadi dia adalah satu garis lurus macam ni. Okay, dia adalah satu garis lurus macam tu lah. Jadi pastikan kamu boleh plot graph. Plot graph sangat penting, okay, dalam signal system. Kalau kamu tak boleh plot, ini akan menjadi satu masalah lah untuk kamu selesaikan satu soalan ataupun masalah. Okay, kita tengok ni. Okay, example 1.2. Okay, example 1.2. Yang ni plot the following discrete time signal. Okay, jadi 2n equal to 2n. Jadi yang ni pun samalah 2n. Okay, jika negatif 1, xn sama dengan berapa? Jika n sama dengan 0, xn sama dengan berapa? Samalah dengan yang example 1.2. Kemudian xn yang ni adalah value of sequence. Value of sequence. Jadi kamu plot lah. Masa plot kamu kena lukis graph. Jadi dia bagi satu equation dalam bentuk value of sequence. Dia akan kamu kena lukis lah graph dia. Jadi ini adalah graph dia. Di mana 1 sama dengan 1, negatif 1. Anak panah kat sini. Jadi ini adalah paksi y dia. N sama dengan 0. 2, 2. Negatif 2, negatif 1, 0, 1. Okay, sama. Okay, kemudian kita tengok pula example 1.3. Example 1.3. A continuous time signal xt is shown in figure 1.5. Sketch and label each of the following signal.
Okay. A xt equal to 2, xt equal to 2 tolak dengan 2, b xt equal to t tambah dengan 2, c x 2t, dx sama dengan t tolak 2, e sama dengan x negatif t, dan fx 1 tolak t. Okay. Jadi ini adalah solution dia. Jadi ini adalah solution dia. Okay. Okey, cuba fahamkan B. Cuba fahamkan B, C, D, E dan F. Okey. Cuba fahamkan. Ada soalan sila tanya. Ada soalan sila tanya. Okey. Okey, jadi ini adalah hasil dia. Okey, ini adalah hasil dia. Kalau T tolak something ataupun tambah something, dia dinamakan sebagai time shifting ya. Time shifting. Kalau kamu tengok dia tolak 2, dia akan bergerak ke kanan. Okey, kalau ditambah 2, dia akan bergerak ke kanan ke kiri sebanyak 2. Okey, tolak 2, dia akan bergerak ke kanan sebanyak 2. Ini dinamakan sebagai time shifting ya. Kalau dia tolak, dia akan bergerak ke kanan. Kalau ditambah, dia akan bergerak ke kiri. Okey. Kemudian kalau T ini didarabkan dengan atau dibahagi dengan sesuatu number, dia dinamakan sebagai time scaling. Time scaling. Kalau darab dengan 2, dia akan jadi kurus. Kalau dibahagi dengan sesuatu nombor, dia akan jadi lebih lebar. Okey. Kemudian negatif T. Kalau dia negatif T, dia dinamakan sebagai mirror. Okey. Mirror. Dia dinamakan sebagai mirror ataupun flip lah. Flip. Okay. Jadi daripada graf asal dia kat sini, bila dia adalah negatif T, maka dia akan flip lah ke sana. Okay. Dia akan flip ke sana. Okay. Kemudian X 1 tolak T, dia adalah shifting dengan mirror. Dia adalah shifting dengan mirror. Pastikan, jika kamu tak pasti ke manakah arah shifting dia, sila buat pengiraan seperti inilah. Sila buat pengiraan seperti ini. Okey. Jika kamu tak pasti, sila buat pengiraan seperti ini. Ingat tu, jika ada soalan, kemudian ada soalan macam ni, sila rujuk balik bab 1, bahagian pertama sekali. Okey. Kemudian example 1.4. Example 1.4. Okey, sebelum masuk example 1.4, bahagian ni ada soalan, sila tanya. Bahagian ni ada soalan, boleh tanya. Okey. Okey, kalau nak tanya, sila tanya. Okey, seterusnya example 1.4. Example 1.4. Dia pun lebih kurang juga. Okey, dia pun lebih kurang, tapi dia dalam bentuk dia dalam bentuk jadual.
dia dalam bentuk jadual. Okey, ini adalah xn ini adalah kedudukan pada kedudukan n dia. Kedudukan n dia. Ini adalah amplitude dia, di mana kamu akan tengok 000 1 2 3 3 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0. Okey. Di mana n sama dengan kosong adalah kat sini. N sama dengan kosong. Ini adalah signal asal dia. Signal asal dia. Okey. Okey, kemudian kamu tengok xn tolak 2. Okey. Xn tolak 2. Okey. Dia akan kira setiap satu. Untuk jadual ni, dia kira setiap satu kedudukan. Okey. Dalam continuous time tadi, dia hanya kira hujung dengan hujung sahaja. Jadi untuk ini dia akan kira setiap satu kedudukan 1 2 3 4 5 6 kat sinilah. Okey. Okey, kalau guna xn tolak 2 sama dengan negatif 2, cara pengiraan seperti dalam continuous time tadi, example 1.3 tadi. Okey. Jadi kamu akan dapat seperti ini. Okey, kamu akan dapat seperti ini. Okey, cara kira dia seperti tadilah. Seperti yang cara tadi kira if Okey, kemudian x2n ni, okey, kamu kira dia akan ada negatif 1/2, negatif 0, 1/2, 3/2, 5/2. Yang ni sebab untuk discrete time n adalah integer, maka dia akan hapus lah. Dia akan hilang terus. Okay, sebab dia not integer. This number is not integer. Okay, kemudian x tolak n dia adalah flip. Ini adalah shift dengan flip lah. Ini adalah flip ataupun mirror. Okay, jadi kamu akan dapat graf seperti inilah. Okay, n tolak 2 dia time shift sebanyak 2 ke kanan. Ini time scaling, dia akan jadi lebih kurus. Ini adalah mirror, dan ini adalah mirror dan shifting. Okey. Cara pengiraan dia sama saja dengan menggunakan cara ini. Okey, menggunakan cara ini kamu boleh kira hujung dengan hujung saja, ataupun kamu boleh buat jadual seperti ini, kira kedudukan dia setiap satu signal. Okey, kira setiap kedudukan dia setiap satu signal lah. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey, sekarang kita tengok B, analog and digital signal. Analog and digital. If a continuous time signal xt can take on any value in a continuous interval, where A may be infinity and B may be positive infinity, then the continuous time signal is called analog signal. If a discrete time signal xn can take on only finite number of distinct value, then we call this signal is digital signal. Okay. Jadi kat sini dia hanya menerangkan analog signal ni dia lebih kepada continuous time signal, digital signal lebih kepada discrete time signal. Kemudian yang ni real and complex signal. Okay, real signal, a signal xt is a real signal if its value is a real number, and a signal xt is a complex signal it is value is a complex number. A general complex signal. Okay, kalau complex number dia ada J. Kalau tak ada J, dia adalah real number.
Okey, kalau ada J equal to square root negative 1 Ingat ni kan, tapi dalam kalkulator kamu dia menggunakan simbol I. Simbol I. Okey. Simbol I ya. Okey, simbol I. Okey. Deterministic and random signal. Okey, deterministic and random signal. Deterministic signal adalah dalam signal are those signal whose value are completely specified for any given time. Therefore, any signal can be determined by mathematical expression is called a deterministic signal. Okay, kalau equation tu boleh dikira menggunakan mathematical, jadi dia adalah deterministic signal lah. Kalau random signal, dia tak boleh dia tak ada mathematically expression lah. Contoh random signal adalah seperti cuaca, hujan. Okay, kita tak tahu berapa jumlah hujan yang akan turun. Kita tak dapat expect. Jadi dia jadi random Dia akan jadi random. Ataupun kita kira petir je. Dia kalau petir ni dia tak akan ada contohnya setiap hari pukul 2 dia akan sambar satu petir yang berkuasa 1 juta watt. Tak ada ada. Dia kalau hujan dia nak sambar. Dia random. Okey. Okey, kemudian E. Okey, even and odd signal even and odd signal. Okay, even and odd signal. Okay. Okay, kita rehat dulu. Kemudian kita masuk even and odd signal.